Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua daripada bab mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara yang diriwayatkan daripada Tuhannya Azza wa Jal, firman Allah Ta'ala, apabila hamba-Ku menghampirkan diri kepadaku sejarak sejengkal, nescaya Aku menghampirkan diri kepadanya sehasta. Apabila dia menghampirkan diri kepadaku sehasta, Aku menghampirkan diriku kepadanya sedepa. Apabila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, Aku datang kepadanya dalam keadaan berlari, yakni lebih cepat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini termasuk di dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ialah maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan Al-Quranul Karim, diwahyukan secara lafaz dan makna daripada Allah Taala. Hadis Qudsi ini juga adalah firman Allah Taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada hamba-hambanya yang menghampirkan diri kepadanya. Apabila hamba itu mendekatkan diri kepadaku sejengkal, Aku dekat kepada dia sehasta. Kalau dia dekat sehasta, Aku dekat kepada dia sedepa. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, Aku datang kepadanya dalam keadaan berlari. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, tak sama dengan hamba-hambanya. Jarak Allah Ta'ala, kita dengan Allah Ta'ala lebih dekat pada orang leher kita, dekat pada jantung kita lagi, terlalu hampir. Hadis ini memberi makna bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan kasih kepada hamba-hambanya yang menghampirkan diri kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala lebih segera, lebih cepat daripada dia menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau dibandingkan dia kembali kepada Allah, jatuh sedekah aja, sikit je sedekah aja, lepas tu ingatlah ke lain. Sedekah ingat ke Allah Ta'ala, 10 depa lah ke lain. Itulah kitanya biasalah. Kalau dia semayang tu, hati niat Allahu Akbar. Niatlah sahaja aku semayang suhu, sebut 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau puasa pula, saja aku puasa, panjang niat tu, esok hari bulan Ramadan tahun ni, sebut tahun ni pula, takut Tuhan tak tahu. Kerana Allah Ta'ala. Lepas pada tu, ingatlah ke lain. Ingatlah ke lain. Kata riti, ingatlah ke lain. Tengah semayang. Ingat lembu tak tambah lagi. Ingat ikan kering awak jemur. Macam-macam. Orang ke laut ingat ke laut, orang darat ingat ke darat. Orang berniaga ingat ke berniaga. Itu biasanya. Sikit je ingat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan walaupun sejengkal dia menghampirkan diri, Aku menghampirkan diri kepadanya sehasta. Lebih lagi, berkali ganda.
Kalau sehasta aku pergi dekat dia sedepa, dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku pergi kepadanya dalam keadaan berlari. Allah Ta'ala menggandakan amalan yang dibuat oleh hambanya sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Bahkan niat nak buat perkara yang baik, dia beri 1 pahala. Setelah dia buat, sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Sehingga 700 kali ganda. Sehingga tak terhingga gandanya banyak. Itulah kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Tak ada biar hamba ni tak tengok ke Allah Ta'ala. Duk tengok orang ni beri pitih, orang ni tolong, orang ni beri batuang, orang ni beri bering. Bering pun datang pada itu nak sebut. Macam-macam, akan nama pula. Lupa Allah Ta'ala yang mengurniakan segala-galanya. Tinggal hukum Allah Ta'ala, tinggal syariat Allah Ta'ala, tinggal peraturan Allah Ta'ala. Dalam dunia hari ini, orang Islam leka meninggalkan peraturan Allah Ta'ala. Termasuklah yang mengetah Mekah hari ini, yang mengetah Masjidil Haram, Khadimul Haramain, khadam kepada 2 tanah haram, hak jaga Mekah, lupa kepada peraturan Allah Ta'ala, tak ingat pada syariat Allah Ta'ala. Di mana ulama-ulama seluruh dunia tulis surat tegur kerajaan Saudi yang mengetah Mekah hari ini. Lupa kepada Allah Ta'ala, jemput orang kafir, duk suruh jaga Mekah, jaga Madinah. Jemput orang bukan Islam untuk tolong, lupa kepada Islam. Wak masuk benda-benda yang berlawanan dengan Mekah, berlawanan dengan tanah haram. Pakaian-pakaian yang menyolok mata dijual di sana. Berbagai-bagai alat solat yang dijual di barat ada di Mekah dan di Madinah. Semua ada berlaku. Bukan sahaja benda-benda yang baik, benda-benda yang buruk. Ini menunjukkan kelekaan umat Islam di seluruh dunia kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di Mekah Madinah begitu, hak dok Mekah Madinah tak tahu dah lagu mana. Ini dalam dunia hari ini. Di saat inilah kalau kita kuat dengan agama, pahala sangat besar. Di saat dunia dalam keadaan rosak, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Sesiapa yang berpegang kepada ajaranku ketika umatku dalam keadaan rosak, maka baginya dia beri pahala 100 kelebihan syahid. Disebut dalam hadis. Di mana berpegang dengan agama macam berpegang dengan bara api. Berpegang dengan agama macam berperang dengan bara api. Berpegang dengan agama sakit. Siapa yang menegakkan Islam dalam keadaan sakit, dalam keadaan dagang, dinyatakan oleh Nabi SAW, bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang dan akan balik semula menjadi dagang. Maka berjayalah orang-orang yang dagang. Ketika Nabi SAW membawa Islam di Mekah, yang lawan Nabi anak beranak dia, orang Arab Mekah, yang kenal Nabi, yang tengok Nabi, yang tahu sifat-sifat Nabi, yang sangat baik. Kemudian golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, yang tahu zahirnya Nabi dalam kitab-kitab agama. Bila Nabi dizahirkan, tengok sifat-sifat itu, lawan Nabi. Dagangnya Islam ini. Tetapi Islam dikembangkan oleh Allah Ta'ala, walaupun dikepung oleh seluruh dunia. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Tapi nak mengembangkan Islam, nak menegakkan Islam, Allah Ta'ala suruh kepada manusia. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan bagi Allah bala tentera di langit dan bala tentera di bumi. Allah Ta'ala ada bala tentera di langit dan bala tentera di bumi.
Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia, Allah Ta'ala cukup menurunkan satu malaikat saja untuk menjahanamkan sebuah negara. Satu malaikat cukup Allah Ta'ala turun nak hapuskan orang lawan Allah Ta'ala dalam satu negara yang besar. Kaum Samud dengan satu tempikan malaikat Jibril habis mati seluruh rakyat Samud. Tepik sekali je habis, putus, jatuh, mati, habis. Allah Ta'ala boleh membinasakan negeri-negeri yang besar dengan nyamuk. Namrud yang menguasai kuasa besar dunia, kerajaan Babylon, dibinasakan dengan nyamuk yang kecil. Allah Ta'ala boleh binasa dengan banjir, dengan air yang lembek. Boleh binasakan gempa bumi, menghancurkan sebuah negara dan sebuah negeri yang besar. Tapi Allah Ta'ala serahkan kerja Islam ini kepada orang-orang yang beriman. Pasal apa? Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang-orang yang beriman di kalangan jin dan manusia, supaya menghadapi mereka yang lawan Allah Ta'ala ni. Mu lawan orang yang lawan Allah Ta'ala ni, lawan mereka ni, sama ada jin dan manusia, lawan mereka yang lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa, tapi Allah Ta'ala suruh kita buat, kerana Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita. Di sinilah Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hamba yang menghampirkan diri kepada Allah. Apalagi di tengah hamba-hamba yang lupakan Allah. Disebutlah hadis, barang siapa yang ingat kepada Allah di tengah khalayak ramai, di tengah pasar. Pasar yang luas, orang duduk sibuk dengan jual beli, duduk tawar menawar, duduk tengok tu tengok ni, masa tu dia ingat pada Allah, dia berzikir. Maka Allah Ta'ala ingat kepadanya. Dia kan makhluk-makhluk langit yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini kelebihannya. Banyak hadis-hadis yang menyebut untuk menguraikan hadis yang kita baca ni. Hadis yang ketiga, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat di mana manusia menganggap harga yang dimain-mainkan oleh kebanyakan manusia, iaitulah kesihatan dan masa lapang. Hadis riwayat Bukhari. Apa makna maghbun? Maghbun ni ulama mengatakan ialah barang yang harga mahal. Orang tak tahu harga mahal. Barang harga 1,000 tak tahu kala, beli 100 je. Tak apa nak tengok, sebab tak tahu nilai harga itu. Barangnya sangat mahal, tetapi manusia tak tahu nilai dia, ataupun lupakan nilai dia, menganggap tidak penting. Di mana ada dua nikmat yang sangat mahal harganya, tetapi kebanyakan manusia tipu diri dia sendiri, menggadai diri dia sendiri, buat tak acuh tak ada dua barang yang mahal ini, iaitu yang pertama kesihatan. Masa tengah sihat, tak gunakan kesihatan itu untuk ibadat, untuk kerja-kerja kebajikan. Masa tengah sihat, bila sakit barulah sesal. Kalau aku sihat, Allah boleh buat ni, silap tak buat, barulah dia tahu nilai kesihatan itu. Masa lapang, ruang yang kosong dia tak guna untuk mengerjakan kerja-kerja amal yang soleh, amal yang baik. Padahal setiap masa dia boleh mengerjakan amal yang baik. Sebanyak masa boleh buat amal yang baik ini. Tapi buat amal yang baik peratusnya sikit sangat daripada masa lapang itu. Banyak manusia yang membuang masa, yang membuang kesihatannya. Di sini disuruh kita bermujahadah
bersungguh-sungguh mengisikan masa sihat kita dan mengisikan masa lapang kita dengan amal-amal kebajikan. Wallahu a'lam. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan shakura. Muttafaqun alaih wa hadha lafzul Bukhari. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di waktu malam untuk beribadat sehingga pecah-pecah kedua kakinya. Lalu aku berkata kepadanya, "Mengapa engkau lakukan ini, wahai Rasulullah? Tidakkah telah diampunkan oleh Allah bagimu apa yang terdahulu daripada dosamu dan apa yang terkemudian?" Lalu dia menjawab, "Adakah tidak elok bahawa aku menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur, yakni kepada Allah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Bukhari. Hadis ini menunjukkan kuatnya ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dibanding dengan orang lain. Kuat ibadat. Oleh kerana terlalu banyak beribadat sehingga kerang jadi kerah dan pecah kulit kaki dia. Bila melihat keadaan yang begitu teruk, lalu Aisyah bertanya, "Mengapa buat begini, wahai Rasulullah? Tidakkah Allah telah menjanjikan bahawa semua dosa-dosa Rasulullah yang terdahulu dan yang terkemudian diampunkan?" Dengan makna maksum, dia pelihara daripada dosa. Memang Rasulullah SAW tidak buat dosa, tapi disebut diampunkan. Disebut diampunkan kerana dia masih menganggap dia berdosa walaupun dia tidak berdosa. Itu ketinggian takwa yang ada pada golongan muqarrabin, yang disebut oleh para ulama hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Segala amal baik yang dibuat oleh orang-orang yang soleh masih dianggap dosa oleh orang-orang yang muqarrabin, yang sangat hampir kepada Allah Ta'ala. Apabila seseorang itu kenal Allah, sebenar-benar kenalnya. Kenal Allah ni bukan macam kenal benda, nampak cokor, itu ajaran salah. Mana kenal Allah ini ialah memahami nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala, memahami zat Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang tidak ada tolak banding, yang tidak ada bandingan, dan menyedari betapa nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada dirinya, sehingga dia merasakan bahawa ibadat dia, amal dia terlalu kecil, tak boleh nak bayar kurnia Allah Ta'ala, tak boleh nak banding dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka merasakan dirinya masih berdosa.
Ini sifat yang ada pada golongan muqarrabin. Golongan yang dihampirkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sangat takut pada Allah taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya. Padahal dipelihara daripada dosa. Bukan sahaja di masa telah dilantik menjadi rasul, termasuklah di masa belum lagi dilantik menjadi rasul. Disebut di dalam kitab-kitab sirah, Allah Ta'ala menghalang Rasulullah SAW daripada pergi ke tempat-tempat maksiat. Disebut dalam satu kisah dalam sirah, di mana Nabi nak tengok tempat perhimpunan orang-orang jahiliah, tempat orang jahiliah bersukaria, tempat maksiat, tempat minum arak, tempat menari. Zaman jahiliah dulu dah ada dah. Nabi kata nak pergi tengok sekali, janji dengan kawan dia. Bila sampai masa, Allah Ta'ala tidur kat Nabi. Jadi tidur terus, tak boleh nak pergi. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil dilahirkan sehinggalah dilantik menjadi rasul. Dipelihara oleh Allah Ta'ala, menunjukkan dia tidak berdosa. Satu lagi pula, dia buat benda yang kurang afdal. Di sana ada perkara yang lebih afdal, dia buat yang kurang afdal, dengan tujuan tidak memberatkan umatnya, supaya umatnya tak berat ikut benda-benda yang tak mampu dilaksanakan oleh umatnya. Maka Nabi buat mengikut perkara yang patut. Pernah puak-puak sahabat yang muda-muda yang kuat ibadat ni, bila mendengar tentang hari akhirat, terlalu takut pada Allah Ta'ala, lalu mereka bersumpah, yang ni kata aku tak berkahwin sampai bila-bila, nak buat ibadat sama. Yang ni kata aku nak jaga tak mau tidur langsung, nak buat ibadat terus. Yang ni kata aku nak puasa selama-lama. Lalu beritanya sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi panggil mereka ni. Nabi kata, aku dengar puak-puakmu ni bercakap begini-begini, betul ke? Mereka kata betul. Nabi kata jangan buat begitu. Aku ada masa aku beribadat, ada masa aku tidur, ada masa aku berehat, dan ada masa aku bergaul dengan isteri dan anak-anak aku, kata Nabi. Ada masa aku puasa, ada masa aku buka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada ajaran aku, dia bukan daripada aku, kata Nabi. Menunjukkan bahawa kita kena buat ibadat dengan cara yang sederhana, jangan gomoh parok. Inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajar, Allah Ta'ala suruh begitu. Dan Nabi merasakan dirinya kurang di dalam mengerjakan ibadat, padahal dia tidak berdosa. Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosamu yang dulu, dosamu yang kemudian. Semua yang kekurangan itu diganda-gandakan oleh Allah Ta'ala. Aisyah kata, Rasulullah, mengapa buat ibadat sampai pecah kaki-kaki? Tuhan dah janji dah segala-galanya. Jawab Nabi, adakah tidak elok aku jadi hamba yang syukur? Kalau tak ada dosa pun bersyukur pada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Nikmat petunjuk, menjadi Islam, menjadi iman, apalagi pada Nabi menjadi seorang Rasul. Ibadat ni di antaranya ialah menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-5, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ahya al-layla wa ayqaza ahlahu
وجد وشد المئزر متفق عليه والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 yang akhir, yang dimasukkan 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, dia menghidupkan malamnya, yakni dengan beribadat, menggerakkan keluarganya, disuruh isteri-isterinya bangun buat ibadat dan bersungguh, dan dia mengikat kainnya dengan makna tidak tidur bersama dengan isterinya. 10 akhir Ramadan menunjukkan kesungguhannya beribadat, kerana 10 yang akhir ni salah satu daripadanya adalah malam Qadar, Lailatul Qadar, yang dia beri kelebihan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Nabi bersungguh menghidupkan 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, menunjukkan kesungguhan Nabi kita Muhammad SAW beribadat. Pada dia seorang Nabi dan seorang Rasul. Hadis yang ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa fa'al fa inna law tabtahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih kasih kepada Allah daripada seorang beriman yang lemah. Padahal tiap-tiap orang adalah baik. Galakkan dirimu mengerjakan perkara yang memberi manfaat kepadamu. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Jika sekiranya engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini, maka jangan kata, kalau aku lakukan demikian akan jadi begini-begini. Tetapi katakanlah, takdir Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah berlaku. Maka sesungguhnya perkataan kalau membuka kerja syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa seorang beriman yang kuat lebih baik daripada seorang beriman yang lemah. Dan sebab itu kita naklah jaga kekuatan diri kita, kesihatan kita, kesegaran kita, kekuatan harta benda kita, ilmu kita. Cari banyak-banyak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengerjakan amal kebajikan, amal yang saleh. Di mana orang yang kuat mengerjakan amal yang saleh kerana tubuh dia sihat, gagah, banyak dia boleh buat kerja-kerja kebajikan. Lebih baik daripada orang yang lemah. Orang yang lemah tak banyak buat kerja kebajikan. Begitulah orang yang pitih banyak harta, dia buat kebajikan dengan pitih banyak kebolehan dia buat kerja amal kebajikan yang banyak, maka banyak pahala yang dia dapat pada hari kiamat kelak. Jangan sihat saja, duduk saja, duit banyak sia-sia, tak buat kebajikan. Cerdik, pandai, tipu orang, tak guna cerdik untuk kebajikan. Jangan. Memang Tuhan jadikan orang Islam yang kuat, orang beriman yang kuat lebih baik pada orang beriman yang lemah. Itu kita kena sedar.
Dengan sebab itu kita kena kuatkan diri kita segala-galanya untuk melakukan kerja-kerja kebajikan. Tak apalah kita duduk belakang-belakang Rasulullah ada orok je. Ada orok. Jangan. Jangan buat lemah. Orang Islam mesti cergas. Mesti kuat. Pernah zaman Sayyidina Umar, ada orang nak tunjuk warung depan Sayyidina Umar, jalan muku Sayyidina Umar, pihak belakang. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu, Sayyidina Umar kata. Jangan buat begitu. Karenanya nak tunjuk warung. Warung bukan begitu. Mana warung ni meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Itu makna warung. Bukan makna warung ni muku jalan begitu. Orang Islam mesti kuat. Mesti tunjukkan kekuatan dia. Kegagahan dia. Dan apa-apa perlawanan orang Islam mesti menang. Jangan kalah orang Islam ni. Mesti mengatasi musuh-musuh Islam. Mesti mengatasi mereka. Kita menguasai dunia dan tegakkan Islam di atas dunia ini. Kita dapat pahala banyak di hari akhirat. Galakkan diri kita buat kerja yang memberi manfaat dan minta pertolongan daripada Allah. Minta tolong daripada Allah. Bina kekuatan. Di antara doa orang-orang yang saleh, ya Allah, Allahumma inni as'aluka tulal umri fi amalin salih was-sihhata fi taqwa. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umurku dalam mengerjakan amal yang saleh dan kesihatan di dalam bertakwa kepada Allah. Ini yang lebih. Yang lebih. Ada juga orang berdoa minta mati kerana banyaknya fitnah berlaku. Bukan sebarangan ulama-ulama minta doa kalau hidup lebih baik biar panjang umur lagi, kalau mati lebih baik biar matilah bila melihat banyaknya kemungkaran berlaku. Ada orang minta kekuatan untuk menghadapi segala kemungkaran yang berlaku, untuk menegakkan agama Allah. Maka mereka yang kuat menghadapi kemungkaran untuk menegakkan agama Allah lebih baik daripada mereka yang menyerah kalah menghadapi kemungkaran yang berlaku. Sekiranya kita ditimpa sesuatu perkara, umpamanya bawa-bawa motosikal rebah, bawa-bawa kereta tidur berlanggar. Kalau aku jalan kot lain, tak berlanggar tadi. Kalau aku lewat sikit, tak. Kalau ni taftahu amal syaitan, membuka kerja-kerja syaitan. Nabi kata, kalau berlaku kena kata ini takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendaki. Kita sabarlah. Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak cuba kita. Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita. Maka kita sabar mendapat pahala dengan apa-apa yang menimpa kita. Ini sifat orang yang beriman. Hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dilingkungi neraka dengan perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu, dan dilingkungi syurga dengan perkara-perkara yang dibenci. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala uji kita. Biasanya perkara haram, perkara maksiat, diri kita nak sangat, suka sangat, berkenang sangat, terliur tengok benda-benda maksiat ni. Jadi begitu. Ada kadang-kadang Tuhan jadikan orang tu benci pada maksiat, benda yang haram. Contohnya bila tengok lagi babi nak mutah, tengok arak nak mutah, baguslah tu. Di sana ada benda-benda maksiat yang sangat diingini oleh hawa nafsu. Terlalu banyak. Benda maksiat ni nafsu kita nak sangat. Dengan tujuan jihad untuk melawan hawa nafsu, diberi pahala yang besar. Perkara yang berkait dengan syurga, banyak benda yang dibenci.
Benda yang menyusahkan. Padahal benda tu mudah je, bukan payah sangat. Mudah je. Tapi jadi payah. Jadi payah, jadi berat. Benda-benda kebajikan ni, Tuhan jadikan perangai, jadi payah, jadi berat. Kerana dirasuk oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Yang merayap di dalam darah daging kita, menyebabkan kita payah nak buat benda kebajikan. Ini Tuhan jadikan ujian untuk kita dapat pahala. Benda maksiat, nak sangat. Kita lawan, tak jadi buat maksiat. Dapat pahala juga. Ini kelebihan yang Tuhan beri pada orang yang beriman, supaya kita bersungguh lawan hawa nafsu dan bersungguh mengerjakan ketaatan kepada Allah. Hadis yang ke-8, an Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-8, an Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala صليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. Dari Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, katanya, aku pernah bersembahyang bersama dengan Nabi SAW pada satu malam. Lalu dia memulakan membaca surah Al-Baqarah. Aku berkata, yakni dalam hatiku, mungkin dia rokok setelah 100 ayat. Kemudian dia meneruskan. Aku berkata, dia bersembahyang dengannya pada satu rakaat. Dia meneruskan. Kemudian dia rokok dengannya. Dia rokok dengannya. Rokok yang panjang. Yakni macam baca tadi. Kemudian dia membuka dengan suratul Nisa. Dia membacanya, kemudian dia membuka Al-Imran, dia membacanya dan bacaannya secara cermat, huruf yang nyata, tak baca gaduh, tak baca cepat. Yakni nyata hurufnya, nyata tajwidnya. Bila lalu pada ayat yang ada padanya tasbih, dia bertasbih. Bila lalu ayat berdoa, dia berdoa. Bila lalu ayat memohon perlindungan, dia mohon perlindungan. Kemudian dia rokok. Dia baca dalam rokoknya Subhana Rabbiyal Azim. Maka adalah rokoknya seperti qiyamnya. Kemudian berkata, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian dia berdiri panjang, hampir sama dengan rokok. Kemudian dia sujud. Dia menyebut Subhana Rabbiyal A'la.
dan adalah sujudnya seperti lama qiyamnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-9 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya aku sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memanjangkan qiyam sehingga aku ingin datang padaku perkara yang buruk. Lalu ditanya, apa perkara yang buruk yang tidak baik itu? Katanya, aku mahu supaya aku duduk dan aku tak ikut lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandungi beberapa pengajaran. Yang pertama, Nabi SAW sembahyang malam, sembahyangnya panjang. Siapa baca surah Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, nak kata berapa jam? Itu surah yang dibaca. Rokok dia sama dengan qiyam. Tidak sama dengan qiyam. Sujud sama dengan qiyam. 2 kali sujud. Begitulah dia sembahyang. Huzaifah bin Yaman yang meriwayatkan hadis ini, dia tak kata apa. Dia tak kata apa, Nabi sembahyang panjang dia. Huzaifah ni ialah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, yang dianggap sebagai pemegang amanah, yang dipercayai, sehingga senarai orang-orang munafik diberitahu kepadanya. Kalau nak tahu orang munafik, Huzaifah tahu. Sayyidina Umar tak tahu, Abu Bakar tak tahu, sahabat-sahabat yang tak tahu, Nabi beritahu pada Huzaifah. Hadis yang menceritakan tentang bencana akhir zaman banyak diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman, menunjukkan Huzaifah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, yang termasuk kalangan yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang alim, termasuk kalangan yang awal-awal masuk Islam. Hak ni dia cerita dia ikut Nabi. Nabi sembahyang panjang dah lalu. Dia ikut ikut lama sangat sembahyang. Mari perkara tak molek, kata dia. Mari tak molek. Sebab lama sangat. Lalu orang tanya dia, tak molek tu pun dia nak lari, dia tu. Nak duduk tambah ikut. Bukan lari, nak duduk tambah ikut. Lama sangat sembahyang. Hadis menunjukkan bagaimana panjangnya sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Kalau sembahyang jemaah, Nabi suruh meraihkan makmum. Suruh raihkan makmum kalau sembahyang jemaah. Kalau dalam makmum tu ada orang tua, ada orang uzur, ada orang macam-macam, maka imam disuruh baca jangan panjang sangat kalau sembahyang jemaah. Bahkan disebut dalam hadis, Nabi sembahyang jemaah dengar budak menangis. Lalu Nabi pendekkan bacaannya kerana meraihkan ibu dia yang susah bila dengar anak dia menangis tengah sembahyang. Itu sembahyang berjemaah. Hak ni sembahyang seorang. Dia sembahyang tahajud, sembahyang seorang. Dia tak suruh orang ikut. Orang ikut nak orang mana? Yang kedua menunjukkan bahawa sembahyang yang serupa perbuatannya boleh berjamaah. Ada sembahyang yang kita boleh sembahyang seorang, lebih afdal, tak payah jemaah. Sembahyang tahajud, sembahyang hajat, asalnya sembahyang seorang, maka dibolehkan kita ikut juga orang sembahyang sunat. Dibolehkan sembahyang sunat berjamaah dengan syarat sama perbuatannya, jangan lain perbuatan. Begitulah kita masuk ke masjid, kita masuk, orang sudah dah sembahyang, ada orang sembahyang sunat, boleh kita ikut orang sembahyang sunat. Kita sembahyang fardu ikut orang sembahyang sunat. Cumanya kalau kita sembahyang zuhur 4 rakaat, dia sembahyang sunat 2 rakaat, kena tambahlah 2 rakaat, jangan bahan 2 rakaat juga. Tak boleh. Ataupun kita musafir, kita sembahyang qasar, kita ikut orang sembahyang tamam, maka dia suruh sembahyang tamam.
Jangan kosor berhenti tengah jalan, ikut berhabis. Bahkan ulama ada mengatakan, kalau kita ikut rakaat akhir sekalipun, disuruh sembahyang tamam juga kalau kita musafir. Itu yang lebih baiknya. Sembahyang tamam, sembahyang dengan sempurna. Di sini jadi perbahasan di kalangan para ulama. Orang mari sembahyang Jumaat, mari lewat, bagaimana dia mari waktu akhir, dakdang satu rakaat pun macam mana. Ada ulama mengatakan kena tambah jadi zuhur. Ada ulama mengatakan sembahyang Jumaat lah juga, 2 rakaat juga, tak jadi masalah. Ada ulama mengatakan begitu, kita dah masa salam, mari lewat orang sembahyang Jumaat, nak beri salam dah, maka tambah 2 rakaat. Ada ulama mengatakan begitu. Ada ulama mengatakan kena tambah 4 rakaat sebab dak dengar khutbah, kata dia. Itu perkara khilaf di kalangan para ulama. Di sini menunjukkan bahawa kita boleh ikut sembahyang sunat secara berjamaah. Bahkan sembahyang tarawih yang dibuat di bulan Ramadan itu, pada asalnya Nabi sembahyang di awal Ramadan. Para sahabat ikut. Nabi sembahyang 8 rakaat sembahyang tarawih bulan Ramadan lepas sembahyang Isyak. Lepas tu malam yang berikutnya orang mari ramai. Orang mari ramai, makin ramai. Tunggu Nabi nanti mari tak mari, nanti mari tak mari, tak mari. Lepas tu Nabi keluar malam berikut. Nabi kata, sebab aku tak keluar kerana aku bimbang, takut sembahyang tarawih ni jadi wajib pada umat aku. Maka itu sebab aku tak keluar. Nabi sembahyang di rumah. Dan Aisyah mengatakan Nabi sembahyang di rumah dia 8 rakaat mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu orang sembahyang berselerok, sembahyang masing-masing. Bila berRamadan, sudah sembahyang isi masing-masing sembahyang. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar begitulah. Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat orang sembahyang masing-masing berselerok. Lalu Sayyidina Umar suruh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Suruh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Lalu pakai ikut belaka. Dan Ubay sembahyang 20 rakaat. Ubay sembahyang 20 rakaat. Maka Sayyidina Umar kata, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik cara, sebaik-baik cara, walaupun Nabi tak buat, Sayyidina Umar kata baik dah buat. Sayyidina Umar kata demikian. Jadi tak ada untuk bayar balak lah, nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, tak usah duduk balak. Nak buat 60 tak apa. Rasa rajin sangat. Ni duduk balak, hak ni 8, hak ni 20, hak ni 8. Duduk balak bab tu. Hak dak semayang tak apa pula. Duduk balak sama-sama semayang. Tu kita kena faham betul-betul. Jadi kita boleh ikut semayang yang sama perbuatannya. Semayang yang lain perbuatannya kita tak boleh ikut. Kita nak pergi semayang zuhur, orang semayang banyak. Jawab dia duk rokok-rokok. Ataupun orang semayang gerhana matahari. Semayang yang kaifiatnya berlainan dengan kaifiat semayang biasa. Gerhana matahari dan bulan. Ada dia buat secara semayang biasa. Iaitulah 2 rakaat. 2 rakaat, 4 kali sujud. Dan ada semayang yang 2 kali rakaat. Tiap-tiap rakaat 2 kali rakaat, 2 i'tidal dan 2 sujud. Kalau orang semayang begini kita tak boleh ikut. Orang semayang gerhana matahari dengan kaifiat 2 rakaat 1 rakaat. Itu kita tak boleh ikut. Di sini tak ada masalah semayang hajat berjamaah, semayang hajat tak berjamaah. Itu tengok kesesuaian. Kita nak semayang hajat seorang, tak jadi masalah. Semayang hajat ni termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Yang disebut di dalam hadis, termasuk dalam tawassul yang dibolehkan. Suruh orang yang soleh semayang doa untuk kita, ataupun nak semayang ramah-ramah, boleh belaka, tak ada masalah. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa Nabi kuat ibadat, panjang semayangnya, sehingga sahabat yang ikut belakang dia tak ada nak ikut kerana panjang sangat semayang dia. Ini hebatnya ibadat Nabi SAW. Hebat. Dan Nabi ni tak boleh lawan dengan sesiapa pun.
Jadi kalau ada dalam kitab mengatakan ada orang-orang zaman dulu semayang, siapa apa ni semayang Isya, lepas tu semayang subuh dengan wuduk semayang Isya, semayang subuh tu. Siapa dak ketuk dak kecing langsung. Itu teruk dah lalu tu. Lebih pada Nabi, dak kan lebih pada Nabi. Jangan siapa larat lebih pada Nabi. Dak kan tiap-tiap malam begitu sama. Nabi ini dia melazimi kepada dia sembahyang tahajud ni seperti wajib pada Nabi. Adapun kita sunat saja. Ini menunjukkan kuatnya ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.